Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Al-Khair? Rasanya macam lama dah tak jumpa ya. Pertemuan kita pun 2 kali, sebulan 2 kali. Dan alhamdulillah kita di minggu yang ketiga pada bulan ini ya, pertemuan kita bertemu sekali lagi untuk membincangkan topik kita berkenaan dengan zikir ya, dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada ummahatul mukminin ataupun di kalangan sahabiat. Dan pada malam ini kita akan membincangkan satu lagi doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabiat ini. Saya pasti adakah ramai ataupun kita di kalangan kita ramai yang mengenalinya ataupun tidak. Mungkin jarang nama ini didengar. Namun tak mengapalah ya, pada malam ini kita akan bincangkan tentang beliau. Jadi zikir kita dan doa kita yang ke-8 ya pada malam ini ialah tentang doa perlindungan ketika kita singgah di sesuatu tempat. Ya, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang mana ia didengar oleh Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah. Ya, kalau kita lihat di sini ada hadisnya yang mana ana Khawlah binti Hakim As-Sulamiyati أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, daripada Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Idza nazala ahadukum manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ. Okay. Biasa dengar doanya? Saya rasa biasa juga. Ya, ramai antara kita yang biasa mendengar doa ini. Jadi apa maksudnya di sini? Baik muslimah, kita lihat kepada maksud ya di situ. Salah seorang di kalangan sahabat, yang di kalangan wanita ini ya, yang bernama Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Apabila salah seorang dari kalian singgah di satu tempat, maka hendaklah dia berdoa. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang dia ciptakan. Jadi Nabi kata apa? Bila seseorang dia baca doa ini ketika dia sampai dan dia tiba di satu tempat, dia baca doa ini, Nabi kata sesungguhnya tidak akan ada yang membahayakannya sesuatu pun sehingga dia beredar daripada tempat tersebut. So ini baik kita amalkan, kita hafal, kita amalkan. Dan bila kita singgah ke mana-mana tempat, ke suatu tempat yang mungkin tempat itu asing, kita tak biasa ke tempat tersebut kan, Nabi ajarkan agar kita amalkan doa ini. Kita minta kepada Allah dengan perlindungannya agar lindungi kita. Dan sesiapa yang membaca doa ini, Nabi kata apa? Allah akan lindungi dia, yang mana tidak ada sesuatu pun yang berbahaya akan berlaku kepada dia sehinggalah dia beredar daripada tempat tersebut. Okey. Cuma sebelum kita pergi kepada perbahasan lebih lanjutnya tentang doa ini, penting untuk saya perkenalkan terlebih dahulu siapakah Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah ini. Kerana bagi saya nama dia agak asing.
Dia tak sebagaimana nama Fatimah, tak sebagaimana nama Aisyah radhiyallahu anha, tak sebagaimana nama Hafsah yang pernah kita bincangkan, yang mana saya pun tak pergi secara detail lah berkenaan dengan nama penuh dia dan siapakah dia. Tapi jika berkenaan dengan Khawlah binti Hakim ini, ya Muslimah, jom kita ajak untuk berkenalan dengan dia. Baik, di sini kita nak tahulah siapa sebenarnya dia ni. Baik, kalau dilihat daripada sudut nama penuhnya, ya, Khawlah ni dia adalah anak kepada Hakim bin Umayyah bin Harithah bin Al-Awqas bin Murrah bin Hilal bin Falij bin Tha'labah bin Zakwan bin Imri al-Qais bin Buhthah bin Sulaim As-Sulamiyah. Dia ada satu gelaran, okey, yang kita panggil sebagai kunyah di sini. Kunyahnya atau selain daripada Khawlah binti Hakim, ya, Khawlah binti Hakim, dia juga dikenali dengan satu gelaran iaitu Ummu Syarik. Jadi kalau kita disebut dalam mana-mana kitab sejarah ataupun kitab hadis, kalau sekiranya jumpa nama Ummu Syarik, kemungkinan besar ia adalah Khawlah bintu Hakim ini. Ibunya ialah Dha'ifah binti Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams, dan dia memiliki seorang suami yang mana suaminya bernama Uthman ibn Maz'un radhiyallahu an. Ya, Uthman ibn Maz'un radhiyallahu an. Jadi yang Uthman ibn Maz'un radhiyallahu an ni dia bukan calang-calang orang juga. Yang mana kalau kita lihat ada sebuah riwayat yang menceritakan ketika Uthman ibn Maz'un meninggal dunia, Nabi SAW dilihat mencium jenazahnya dengan keadaan yang mengalirkan air mata ketika Uthman ibn Maz'un radhiyallahu an meninggal dunia. Jadi Khawlah ini, ya, dia juga bukan di kalangan sahabiat yang calang-calangnya. Ada kisahnya, kisah hidupnya, ada beberapa keadaan yang mana berkait rapat dengan Nabi SAW. Ya, antaranya, ya Muslimah, yang boleh saya kongsikan pada malam ini ialah ada 3 kisah penting antara Khawlah dan Nabi SAW, iaitu jika kita lihat, ya, di sini kisahnya yang pertama ialah Khawlah. Dia adalah wanita yang membantu Nabi SAW mencari pengganti Khadijah radhiyallahu anha. Ya, ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, pada masa itu setelah Khadijah meninggal dunia dan Nabi SAW dilihat sugul, ya, agak tak berapa ceria kehidupan Nabi. Jadi Khawlah ini dia datang jumpa dengan Nabi. Dia tanya kepada Nabi SAW, adakah engkau, wahai Rasulullah, ingin aku carikan pengganti untuk diri engkau ni lah, ya. Ini seorang isteri lah maksudnya. Adakah engkau ingin aku carikan seorang isteri sebagai pengganti kepada Khadijah radhiyallahu anha? Jadi Nabi tanya, Nabi tanya siapa? Kan, Nabi tanya siapa? Jadi Khawlah ini kata kepada Nabi, yang janda, yang balu ataupun yang anak dara. Okey. Jadi Nabi tanya siapa kalau di kalangan wanita yang balu itu dan di kalangan anak daranya siapa, kan? Jadi Khawlah pun kata jika di kalangan janda, ada di kalangan balu tu tadi, ialah Saudah binti Zam'ah. Jika di kalangan anak dara, yang maknanya perawan lah yang belum bernikah lagi, ialah tidak asing lagi, gadis yang tidak asing lagi, yang mana ayahnya dekat dengan engkau, iaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi anak itu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi Nabi SAW kata kepada Saudah, kepada Khawlah, nama pun ada dekat-dekat yang Muslimah, saya pun tertukar-tukar di sini. Nabi pun kata kepada Khawlah, lamarlah kedua-dua mereka. Maknanya lamar kedua-dua mereka ni untuk dijadikan isteri. Jadi Khawlah ni pun pergi melamar Saudah dan juga pergi melamar Aisyah binti, ya, bukan bun. Saya pun menaip di situ. Silap ya di sini. Aisyah binti. Ada kesilapan dari sudut taipan di sana, typo
typing error di situ. Aisyah binti Abu Bakar, minta maaf ya muslimah. Jadi kisah ini tentang Khawlah melamar Saudah dan juga Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma ni ya, ialah hadisnya boleh kita rujuk dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, ada disebutkan tentang kisah ini. Okey, so kalau kita lihat kisahnya yang kedua tentang Khawlah ini, dia pernah datang mengadu kepada Aisyah tentang suaminya yang solat sepanjang malam dan berpuasa di siang hari. Sebab pada masa itu dia pernah datang jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah melihat keadaan dia yang begitu serembah-serembih lah, macam kenapa si Khawlah binti Hakim ni dalam keadaan yang tak terurus. Jadi Aisyah ni dia pelik tengok keadaan dia. Kemudian dia tanya, kenapa engkau dalam keadaan begini wahai Khawlah? Jadi Khawlah kata, suami aku iaitu Osman ibn Maz'un tadi, dia ni orang yang solat sepanjang malam, puasa siang hari. Maknanya suami dia tak kisah tentang isteri, tak kisah tentang rumah tangga, yang mana kehidupannya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diperuntukkan untuk ibadah semata-mata. Jadi ini pengaduan Khawlah binti Hakim kepada Aisyah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha beritahu kepada Nabi. Dan kalau kita rujuk kalau tentang pengaduan Aisyah, tentang pengaduan siapa tadi, Khawlah kepada Aisyah tentang suaminya, kita rujuk pada hadis riwayat Imam Ahmad. Tapi kemudian bila Nabi SAW menasihatkan suaminya itu, kita rujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya. Jadi Nabi SAW beritahu kepada Osman ibn Maz'un yang merupakan suami kepada Khawlah itu tadi. Kan dia kata kepada Osman, wahai Osman, bertakwalah engkau kepada Allah, kerana diri engkau ada hak, ahli keluarga ada hak, tetamu ada hak, yang perlu diraikan hak mereka ini. Tak boleh kita biarkan haknya. Dan Nabi kata kepada Osman ibn Maz'un, aku juga berpuasa tapi aku berbuka. Aku juga solat malam tapi aku tidur. Maka Nabi perintahkan kepada Osman ibn Maz'un dalam hadis ini, Nabi kata kepada suami Khawlah ini, Nabi kata kepada dia, puasa namun berbukalah, solat tapi tidurlah, kerana setiap sesuatu ada hak yang perlu engkau berikan. Ada isteri, dia ada hak, perlu diberikan haknya kepada isteri. So ini nasihat Nabi SAW kepada Osman ibn Maz'un yang merupakan suami kepada Khawlah binti Hakim itu tadi. Baik, seterusnya disebut dalam beberapa riwayat ya muslimah, Khawlah ini pernah juga menghibahkan dirinya, itu menawarkan dirinya saat dia tidak menjadi seorang isteri lah ya. Kalau jadi seorang isteri tak boleh lah untuk tawarkan dirinya. Tapi Khawlah ini pernah menghibahkan dirinya, maksudnya menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi SAW. Itu ada disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitabnya. Okey, so itu serba sedikit lah ya muslimah berkenaan dengan Khawlah binti Hakim yang merupakan seorang sahabat di kalangan wanita yang kita dapatkan hadisnya ataupun doanya yang beliau sebutkan, doa yang baru kita baca tadi kan, tentang doa perlindungan itu tadi yang beliau dapatkan, yang beliau dengar daripada Nabi SAW. Baik, kita berbalik kepada doa kita ya pada malam ini, iaitu tentang doa perlindungan dari perkara dan makhluk yang bahaya di sesuatu tempat. Okey, dan bahaya di sesuatu tempat, yang mana Nabi SAW ajarkan kepada kita bila kita masuk ke satu tempat ya, bila kita singgah ke satu tempat yang tak biasa kita pergi, ataupun tempat itu menimbulkan rasa yang tak berapa enak kan kepada kita, yang kita sendiri tidak tahu apa yang ada di tempat tersebut, maka terbaik kita mengamalkan sunnah ini, iaitu dengan membaca doa yang Nabi SAW ajarkan. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang Dia ciptakan. Jadi kita janganlah
kita baca doa yang bukan-bukan, ya muslimah, bacalah doa yang Nabi SAW ajarkan. Sebab kadang-kadang ni pun kita ni pelik juga. Bila sampai ke satu tempat yang menyeramkan, kita pun buat perkara-perkara yang pelik. Dahlah tempat tu seram, kita pun buat perkara yang seram. Okey, kita buat perkara yang seram. Faham tak maksud saya perkara seram tu? Baik. Sebelum saya jelaskan tentang perkara seram tu kan, kita lihat kepada pengajaran doa inilah yang mana kita akan bincangkan tentang perkara seram tersebut. Ya, di sini Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa tadi supaya kita baca ketika kita sampai di sesuatu tempat yang menyeramkan ke ataupun yang asing tadilah, ya, untuk meminta perlindungan kepada Allah agar pelihara kita daripada perkara-perkara yang bahaya yang tidak kita ketahui ada di tempat tersebut. Jadi, dalam doa ini sebenarnya mengajarkan kepada kita agar bila kita nak meminta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah, bukan makhluk. Ya, jadi kita ni muslimah, bila kita ajar kepada anak-anak kita, kan, masuk hutan ke, sampai ke satu tempat yang seram ke, jumpa pokok yang menakutkan ke, lalu di mana-mana tempat, kan, mungkin anak kita travel, anak kita NS ke apa kan, kita selalu ajar, nanti masuk hutan tu jangan lupa minta izin kan dengan penunggu pokok, minta izin dengan datuk nenek, cucu tombang lalu. Kita ajar doa-doa ataupun kita ajar permohonan-permohonan yang sedemikian. Ini maknanya kita ajar kepada anak kita ataupun kepada sesiapa sajalah, ya, bila kita minta perlindungan, minta izin dengan penunggu pokok, kan, minta izin dengan penunggu tempat ini, itu maknanya kita minta perlindungan kepada makhluk. Namun Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan yang sebaliknya. Nabi perintahkan kita agar minta kepada Allah, dan itulah yang seharusnya kita lakukan muslimah. Bila kita pergi ke satu tempat, bila kita rasa tak enak, kita rasa tak sedap, kita rasa tak selesa di tempat itu, yang perlu kita mohon perlindungannya adalah kepada Allah. Sebab itu doa kita tadi apa? A'udzu bikalimatillahi tammati. Kita minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kita tak minta kepada penunggu pokok, kita tak minta kepada datuk nenek yang ada dekat tempat itu supaya izinkan kita lalu dan sebagainya. Kita tak minta sedemikian muslimah. Tetapi yang kita minta di sini, yang Nabi SAW ajarkan kepada kita adalah kita mohon perlindungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kena ingat itu. Jangan kita minta kepada yang bukan-bukan, kerana tempat meminta kita lebih-lebih lagi berkenaan dengan perlindungan ini muslimah, ia adalah kepada Allah, bukan selain Allah. Kerana ia terletak, ia menunjukkan bagaimana tawakal kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, akidah kita, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung kepada kita. Dan seperkara lagi, ya, kita ada di sini ialah, iaitu kita sebagai salah satu bentuk untuk menjaga akidah kita ni muslimah, ialah kita meyakini bahawa Allah Maha berkuasa untuk memberi manfaat dan mudarat kepada kita, bukan makhluk. Jadi kalau kita minta perlindungan kepada makhluk, bermakna kita meyakini bahawa makhluk itu yang berkuasa untuk memberikan mudarat kepada kita. Kenapa kita minta perlindungan kepada penghuni atau penghuni rumah, penghuni satu tempat, ataupun kita minta perlindungan kepada penunggu pokok? Kenapa? Kerana kita bimbang penghuni-penghuni itu boleh memudaratkan kita. Tapi sebenarnya boleh ke tidak? Tidak boleh, melainkan dengan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, kita sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah, dia kena faham tentang hal ini. Bila kita nak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apa? Kita yakin yang memberikan mudarat, yang mampu, yang berkuasa untuk memberikan mudarat, yang berkuasa untuk memberikan manfaat hanyalah Allah, bukan makhluk. Kerana makhluk Allah itu sendiri, keadaan ataupun kemampuan dia untuk buat satu mudarat, untuk buat satu manfaat adalah dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, dia takkan mampu untuk memudaratkan kita dan juga memberi manfaat kepada kita. Jadi di sini,
bila kita faham tentang hal ini, ia akan menjaga akidah kita dan akhirnya kita akan jadi seorang muslimah. Mana pun kita pergi ni muslimah kan? Ya, mana pun kita pergi, keimanan kita akan terjaga. Dalam keadaan takut bagaimanapun lah kita ni kan, dengan apa-apa penghuni sekalipun kita ni, kita akan sentiasa meletakkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi saya harap dengan perkongsian kita tentang doa kita pada malam ini, doa kita yang ke-8 ya, iaitu tentang mohon perlindungan dari perkara dan juga makhluk yang berbahaya di suatu tempat. Mungkin kita travel, kita masuk baru check in hotel, kita pun tak tahu dalam bilik tu ada apa dan sebagainya. Terbaik juga kita baca doa ini. Mana-mana tempat lah yang muslimah yang kita pergi, yang kita rasa kita pun tak tahu apa sebenarnya yang ada di bilik itu ataupun di tempat tersebut, terbaik kita mengamalkan doa ini. Apa sekali lagi doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doanya pendek, ya, doanya ringkas. Jadi saya harap dapat dicatat dan juga diamalkan, dihafal dulu terlebih dahulu ya. Dihafal terlebih dahulu, lalu dicatat, lalu dihafal untuk kita amalkan. Jadi taklah kita ni kan bila baru sampai satu tempat, apa doa hari tu saja, apa aku tak ingat lah. Dah kita duk Google, bila Google doa ambil mepek bakal keluar. Kita pun bukan ni, dah tak ingat. Jadi terbaik sebelum jadi keadaan yang sedemikian, kita ni muslimah, orang kata apa, sediakan payung sebelum hujan. So terbaiklah kita ni hafal doa tersebut kan. Doanya pun ringkas, bukannya susah sangat. Jadi kita pun dah berada di doa yang ke-8 ni. Saya harap doa-doa yang lain tu, yang pertama sampailah yang ke-7 sebelum ini yang dah kita pelajari, saya pun amat berharap doa-doa itu semua sudah kita hafal dan kita amalkan. Dan sekarang kita masuk kepada doa yang ke-8 tadi kan. Dan mudah-mudahan juga ia dapat kita hafal dan kita amalkan. Okey muslimah, itu saja untuk perbincangan kita pada malam ini. Ya, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan untuk kita pelajari doa kita yang ke-9. Saya tutup perbincangan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.